Sementara tunggu adik lah kot ataupun Aiman kan. Aiman yang jual kat MBK tu. Kita boleh sama-sama mula dulu. InsyaAllah kita mulakan sesi kita ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'i, tabi'in tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, seperti biasalah kita mengucapkan kesyukuran Allah SWT yang berikan kita pagi ini semangat, peluang, ruang dan kelapangan waktu lah untuk sama-sama kita berdiskusi, berjumpa, berukhuwah secara alam maya, berkongsi pengalaman, pengetahuan mungkin dan tazkirah-tazkirah yang baik lah insyaAllah. Sebenarnya kalau kita datang sesi pagi ini untuk mendapatkan ilmu, mungkin banyak lagi dekat YouTube tu channel-channel ataupun video klip ustaz-ustaz, ustazizah yang lebih tinggi lah impact keilmuan dia kan. Sebab kita ni apa je kita ada kan. Tapi kalau kita mencari peringatan, mencari semangat, mencari kumpulan yang boleh memberi dorongan kepada kita, mungkin kita boleh jumpa dekat sini. So sama-sama lah kita betulkan niat. Semoga apa yang kita buat ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang penuh keberkatan ini kan. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, pernah share hadis ni beberapa kali sebelum ni, Nabi SAW mendoakan pagi umat Islam ni dalam satu doa yang berbunyi Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Mudah je doa dia kan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, engkau berkatilah barik li ummati, bagi umatku pada waktu pagi-pagi mereka. Jadi waktu-waktu seharian ni ada banyak kategori. Ada lepas subuh, ada pagi, ada waktu duha, ada waktu apa lagi? Waktu zuhur, lepas asar, senja. Tetapi walaupun waktu tu dari segi physical quantity unit, SI unit yang kita belajar tu sama je kan, second itu 60 second seminit, 60 minit adalah sejam. Tapi itu adalah pada pandangan kita. Sebenarnya Allah SWT boleh je nak bagi setengah waktu tu lebih berkah, lebih keberkatan berbanding waktu yang lain kan. Kita tak rasa pun tiba-tiba sejam. Sebenarnya Allah boleh kontrol semua benda tu sebab dia berada di dalam kekuasaan Allah SWT kan. So pagi ni dia special lah sebab dia ada elemen keberkatan yang didoakan oleh Nabi SAW. So beruntunglah orang yang menggunakan pagi ni untuk benda-benda yang bermanfaat. Kalau kita guna pagi untuk siram pokok bunga, berkahlah pokok bunga tu kan. Kalau kita main game, keberkatan kat game lah, rugi lah kan. Kalau kita tidurlah keberkatannya. Tapi kalau guna pagi tu untuk menuntut ilmu, tolong mak ayah kat rumah, baca Al-Quran, mengaji sebagainya, ini semua adalah amalan-amalan yang boleh menambah lagi lah keberkatan pada pagi-pagi kita kan. So mudah-mudahan sesi ni pun juga diberilah keberkatan oleh Allah SWT, walaupun sekejap, sejam mungkin, sejam setengah, tapi hopefully dia impactful lah. Memberi iman untuk kita meneruskanlah hari-hari kita sampailah kita jumpa pada next session insyaAllah ya. Panjang dah lebih tapi belum masuk lagi Adik dan juga Aiman kalau ada lah kan. InsyaAllah seperti biasa pagi ni kita akan mulakan dulu dengan sedikit tilawah dan kita tengok beberapa nasihat daripada Al-Quran. Lepas tu tengoklah kita boleh buat apa kan, discuss beberapa benda lah insyaAllah. Semua okey ke, ready ya? Tak ada Nazmi Ada ke Nazmi? Ada. Oh, okey. Screen tak keluar. Mantap. Kita akan sama-sama membaca surah An-Nahlu. Surah yang ke-16. Kita ada 10 orang. Surah ke-16, surah Lebah. Surah An-Nahlu. Kita akan baca
daripada muka surat 277 sampailah 279. 3 muka surat saja. Berarti 10 orang kan? Maksudnya ayat 110 tolak ayat 88. Ada lebih kurang 22 ayat. Seorang akan baca, betul ke? Betul ke tu? 110 tolak 88 berapa? 22 kan? Ke 32? Dua. Dahsyat lah doktor. Betul, ada 22 ayat. Kita bahagi dua. Seorang baca 2 ataupun 3 ayat lah insyaAllah. Seorang baca 2 ayat pun okey sebab dia surah-surah yang panjang. Okey, kita mula muka surat 277. Seorang akan baca 2 ayat sahaja. Clear? Soalan Nahlu daripada ayat ke-88. So abang baca dulu, kemudian Baim, Najmi, Imran, Qayyum, Irfan, Uwais, Ammar dan juga Akrami ni. Mungkin orang last tu dia baca banyak kot sebab ada baki-baki ayat kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Boleh Irfan sambung? boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Wais dah jumpa ke? Wais? Ada kat sini. Sekejap ya. Adik kat situ. Sekarang kita dekat muka surat 278. Ayat ke 100 kan? Nah, betul. Tepat. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به المشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر مثال الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا مثال عربي مبين. Sekarang dekat Akrami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله لهم عذاب عظيم. بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم. Jazakumullah khair semua. Semoga bacaan masing-masing dihindari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, macam biasa kita akan spend sedikit masa melihat terjemahan dan jemputlah semua kalau nak share terabur, nak ayat peringatan untuk dikongsi dengan kawan-kawan, boleh share sekali.
Boleh saya try. Boleh kan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan cuba tadabbur ayat ke-100 ni. Yang di mana maksud dia? Sesungguhnya kekuasaan, yakni syaitan hanyalah atas orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Okey, ayat sini, dalam ayat ni kita boleh nampak dengan jelas, iaitu mana-mana manusia ataupun insan ataupun orang ni yang di mana dia ni melakukan sesuatu keburukan, kemungkaran ataupun apa dosa lah, mengikut hawa nafsu. Mengikut hawa nafsu tu macam mana? Dia dihasut, dia dipimpin oleh syaitan. Syaitan ni ada yang kita boleh nampak, ada yang kita boleh nampak. Tapi sebenarnya yang lagi bahaya yang kita tak boleh nampak. Sebab yang kita tak boleh nampak ni, yang dia akan bisik dalam kita solat, dia akan bisik, kita akan ingat perkara dunia kita solat, dia akan melalai kita dalam solat. Lepas tu dia akan memecah belahkan kita, memecah belahkan kita dengan orang lain, maksudnya mewujudkan pergaduhan, perpisahan antara seseorang dan kawannya. Lepas tu nak kata sini, kebanyakannya dosa yang kita buat ni inilah antaranya berpunca daripada dipimpin oleh syaitan ni. Dan lagi tu di atas orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Jadi yang mana-mana kita tengok ada yang inilah mensyirikkan Allah, yang santau lah, dan macam-macam lah. Sebenarnya itu hanyalah tipu daya syaitan. Dalam Al-Quran pun dalam surah apa tak ingat, syaitan inilah golongan syaitan telah berjanji lah dengan iblis ni. Telah berjanji dengan Allah yang dia akan menyesatkan umat Nabi Adam ni. Dia akan cuba sedaya upaya sebab dia tak dapat ni, sebab dia tak dapat masuk syurga, jadi dia akan usaha sedaya upaya untuk menyesatkan umat Nabi Adam ni. Jadi itu sajalah. Syukran. Okey, jazakallah khair Irfan kongsi. Alhamdulillah. Betul, satu binatang yang sentiasa evergreen kan. Itu tentang bagaimana syaitan ni boleh mempengaruhi manusia kan. Sebab menarik kat sini Allah mengatakan sultan. Itu dia boleh menguasai. Sultan ni kekuasaan. Tapi kalau kita tengok ayat sebelum dan lepas tu pun dia ada kaitan ni. Pertama Allah kata bila nak baca Quran,
iza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Dalam perbuatan yang semulia-mulia membaca Quran, kita dituntut untuk isti'azah. Itu mohon daripada gangguan syaitan. Kita yang salah faham ke, terbayang lain ke, menyeleweng ke. Padahal sangat less likely kan orang yang baca Quran tu dia. Quran tu itself is zikir yang boleh menjauhkan kita dari syaitan. Tapi keadaan itu pun kita diminta untuk berdoa, minta perlindungan daripada syaitan. Itu buat baca Quran, apatah lagi kita buat amal lain. Scroll Facebook, kat Instagram lagi dah banyak. So sebenarnya setiap kali kena login tu, auzubillah kita marjin. Kena isti'azah kan. Setiap kali nak buka tab yang pelik tu, yang pertama dah. Tapi betul jugalah apa yang Naifal share kan. Tak semua orang akan berjaya yang disultankan, yang dikuasai syaitan, melainkan orang-orang yang yatawallawnahu kan, yang berwalatkan syaitan tu, yang menurut syaitan lah. Dan orang yang mensyirikkan Allah SWT kan. Maknanya kita pernah discuss surah An-Nas sebelum ini. Kenapa dalam surah An-Nas ni Allah SWT meminta manusia ni 3 kali kan berlindung. Pertama, qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali Allah menyuruh manusia ni meminta pertolongan daripada min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan waswas yang membisikkan dalam dada manusia, alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sebab syaitan ni dia boleh datang untuk manusia dan ke jin kan, sifat kesyaitanan tu. Setengah para ulama berpendapat syaitan ni bukannya makhluk, tapi dia adalah sifat. Sebab tu kalau orang Inggeris dia tulis satanic. Satanic ni adalah sifat kan, satanic verse. So ada manusia yang bersifat syaitan, ada jin yang bersifat syaitan tu. So dalam surah An-Nas tu diminta kita ni berlindung daripada syaitan manusia, syaitan jin. Bukanlah manusia yang syaitan tu dia ada apa? Tanduk ke apa? Itu orang Melayu je buat gambaran kan. Tapi ialah dia ada membuat perbuatan yang macam syaitan buat lah kan. Membisikkan benda jahat, meragukan manusia dan sebagainya kan. Itulah mereka tak nampak lah. Bisikan-bisikan yang datang. Tak payahlah datang dengar apa ke, solat subuh, tidurlah kan. Kerana kawan kita kan, bukan dia syaitan tapi action dia tu adanya elemen-elemen satanik ni. So kita mintalah pertolongan daripada Allah SWT. Hello Salan, adik, sekarang kita sedang apa sedang membaca dan mentadabbur surah Lebah, surah An-Nahl daripada muka surat 277 sehingga 279. Jadi ada Bro Amir Irfan share ayat ke 100. Adakah yang lain nak share juga? Aiman macam nak share? Ada soalan. Silakan. Ayat 88 dia cakap zidnahum azaban fawqal azab. So macam Allah akan increase the punishment. Tapi kenapa Allah akan increase the punishment even though Allah ni is the most just? Allah will not punish someone more than they deserve. Baik. Jazakallah khair. Soalan Aiman ni luar biasa lah. Nak jawab takut kan. Ini betul Allah SWT ni kalau kita baca dalam banyak, selalunya dia akan balas kejahatan sama kejahatan. Tapi bila dia balas kebaikan yang dibalas tu melampaui apa yang kita buat. Nanti kita akan tengok ayat ke-96 nanti. Kami membalas kepada orang sabar dengan memberi pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Itu untuk kategori orang yang buat baik. Tapi kenapa untuk orang buat jahat ni, dia bagi balasan fauqa kan? Azaban fauqal azab. Azab yang fauqa tu melebihi lagi apa yang dia buat. Macam not justice lah Allah SWT. Bukan dalam semua keadaan Allah balas macam tu. Tapi dah kat ni, kenapa dia balas macam tu? Sebab mereka ini wasaddu an sabilillah. Pertama, dia sendiri ada kafir. Yang kedua, perbuatan menjauhkan orang daripada apa yang Allah ni, dia double tau. Kita jahat satu hal kan. So kita pula melarang orang dekat Allah Ta'ala, itu memang dia banyak implikasi dia. Maksud dia ni orang-orang yang menyeru kepada menjauhkan orang lain daripada mendekati Allah SWT. Kalau dia sendiri kufur, tak nak beriman, tak nak solat, itu dia dengan Allah SWT. Allah akan mengazab dia atas dosa tu je. Tapi dosa bila kita efek orang lain, kita menutup jalan,
Dosa tu dia apa dia amplified tau. Faham ke? Dia berganda kan. Macam kita buat kebaikan. Kalau kita buat kebaikan tu itu setengah kebaikan ni dia bersifat aritmetik kan. Dia berganda-ganda. Contohnya kita pergi solat berjemaah. Terus ada member bilik sebelah tengok, baguslah kami solat subuh jemaah. Lepas tu dia tengok kita, dia pun buat baik, dia buat juga. Bila ada perbuatan baik tu yang boleh mempengaruhi orang lain buat baik, jadi amal tu dia jadi berlipat ganda kan. Sebab kita buat baik satu hal, orang terikut pula. Dalam konteks ini, mereka ini bukan sekadar kufur, tetapi wasaddu an sabilillah, menghalangi masa Allah. Sebab itulah keras azab tu. So tak ada isu Allah tak justice lah dalam kes ni. Sebab bila kita buat benda yang menutup jalan Allah ni, dia mengganda-gandakan keburukan tu. Okey, yang mana? Okay. Jazakallah. Silakan. Lepas tu tak silap saya yang ayat yang abang baca mula-mula waktu kita start session ni, itulah macam ayat yang ditujukan. Dia nak kata hanya Allah lah yang maha memberi hidayah kepada sesiapa yang dimahu. So dia macam ada pengajaran lah di sebalik perkara yang Allah dah tetapkan tu. So ini boleh related dengan ada satu hadis yang bila kita jadi satu punca, orang tu mendapat hidayah yang khairan laka min hamarin na'im tu, lebih baik daripada unta merah. So kat sini nak menunjukkan kalau dalam kehidupan kita, contohlah kalau kita nak ajak seorang tu buat baik dan orang tu still oppose lah, dia macam tak nak ikut, so kita at least kita kena doa lah kat dia untuk supaya Allah beri hidayah kat dia untuk dia ikut kita buat baik. Sebab apa? Sebab dalam hadis ni sendiri cakap, bila mana kita jadi punca salah seorang tu mendapat hidayah daripada Allah, maka kebaikan tu lebih baik daripada kita dapat unta merah. InsyaAllah tu juga. Dia bawa Imran share menarik juga tentang hidayah ni kan. Jadi dalam intro ada berbaca alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu doa yang dibaca oleh orang yang surga lah. Mereka muji Allah SWT di atas petunjuk hidayah diberikan oleh Allah kepada mereka. Betul, hidayah ni adalah benda yang unik lah. Kita tidak boleh menentukan siapa yang berhak terima hidayah, siapa yang tak berhak. Walaupun kita suka orang tu kan, katalah suka Mak Saleh kan, pergi Jerman nanti ada jatuh cinta dengan classmate kat universiti tu, rambut blonde, baim nanti kan, contohlah. Lepas tu nak bagi dia masuk Islam lah supaya dia kahwin dengan dia kan, dia tak nak juga. Dia kata if you want me, you convert to Christianity, contohlah kan. Kita pun cuba tak nak juga. Siapa kita buat? Tak boleh lah nak proceed kan, sebab kita mesti mengutamakan akidah. Maksudnya kita tidak boleh paksa orang tu terima hidayah, melainkan Allah SWT lah yang beri hidayah pada seorang tu. Sama dalam konteks dalam apa yang Imran sebut tadi, bila menjelang kewafatan Abu Talib bin Abdul Muttalib kan, Nabi cuba juga supaya Abu Talib ni melafazkan kalimah syahadah lah, tapi dia enggan. Tetapi ayat tu lain, maksudnya ada ayat lain turun menceritakan peristiwa itu, iaitu surah Al-Qasas, kalau tak salah surah ke-28 ayat ke-56. Itu Allah SWT berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Dia kata apa? Wahai Muhammad, innaka la tahdi, engkau tidak boleh memberi hidayah man ahbabta, kepada siapa engkau cintai, sayangi, walakinnallaha yahdi man yasha, tapi Allah lah beri petunjuk hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. So kerja kita betul hanyalah mengusahakan supaya dia tu terhubung dengan petunjuk. Kita bagi nasihat, kita ajak, tegur, kita bimbing, kita santuni dia. Tapi kita tak nak decide, kita tak boleh nak ambil hidayah tu seketul bagi install, tak boleh. Itu semua kerja Allah SWT kan. Tetapi kalau kita yang menjadi punca terhubungnya dia dengan hidayah tu, samalah seperti yang sebut kan, ganjarannya disebut oleh Nabi, khairul laka min humrin ni'am, lebih baik daripada mendapat seekor
unta merah. Dalam riwayat lain dia kata khairul laka min dunya wa ma fiha. Lebih baik bagi engkau daripada dunia dan apa yang ada dalamnya. So menjadi asbab orang itu mendapat hidayah tu sangat besar ganjaran di sisi Allah SWT. Sebab tu kita kena berlumba-lumba lah mencari menjadi asbab ni kan. Mengusahakan orang tu juga dapat petunjuk-petunjuk kan. Simple je, ajak dia solat. Mungkin hari pertama dia tak nak pergi. Hari kedua tak nak pergi. Mungkin hari ke-146 dia pergi, contohnya kan. Kita tak tahu. Kan? Ada ketika-ketika tu dia dapat untuk kan. InsyaAllah. Okay, jazakallah khairan semua Kalau ada lagi nak kongsi, kita boleh tulis dekat story sebagainya. Sebab kita tak nak, kita okey lah, bagus lah kongsi kan. Adik baru masuk ke? Tak kan? Dah dengar tadi kan? InsyaAllah just nak menutup lah sesi ni, nak share satu ayat Quran je daripada ayat yang kita baca ni. Iaitu pada ayat yang ke-97. Di mana Allah SWT berfirman, Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa dia keluar masuk ni? Iaitu yang bermaksud barang siapa yang beriman, man amila salihan, siapa yang beramal soleh, baik lelaki maupun perempuan. Dalam ayat ini dia menarik kerana Allah menspesifikkan lelaki dan perempuan. Sebenarnya tidak perlu pun menyatakan min zakari wa untha. Sebab di dalam Islam tanggungjawab dan bebanan dan ganjaran itu sahaja dia punya neraca dalam Islam untuk lelaki dan perempuan. Lelaki pun ada tanggungjawab agama, perempuan pun ada tanggungjawab agama. Kalau lelaki buat A, dia dapat ganjaran A. Kalau perempuan buat A pun dapat ganjaran A. Tapi kenapa dia stres benda ni? Sebab setengah-setengah agama dulu dan amalan orang-orang jahiliah ni, mereka merasakan perempuan tak ada nilai kan. Dia buat baik pun tak guna. Dia elok dapur, rumah je. Dia rasa lelaki lebih superior lah berbanding perempuan. Allah nak stres bahawa dalam Islam tak ada. Timbangannya sama sehingga Allah menspesifikkan min zakarin wa untha. Supaya kalau ada orang yang mentaliti buat baik ni lelaki je kot kan, sebagai ketua keluarga, kita sebagai orang perempuan tak apalah kita. Tak, sebenarnya sama je timbangan dia. Kalau kita perempuan contohnya kan, kita nak buat baik sebab kita rasa suamilah yang buat kerja Islam ni, kita rugi lah. Sebab siapa yang buat baik min zakarin wa untha, keduanya diterima kan. Tetapi syaratnya apa? Wahwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Apakah ganjaran dia? Masya Allah. Kita tengok ganjaran dia, Allah kata apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Masya Allah. Pertama Allah kata bagi orang yang buat amal soleh ni, Allah bagi apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dengar bacaan hayatan thayyibah ni pun rasa macam sedap dengar kan? Hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan yang hayatan thayyibah kepada dia. Itu pertama, kemudian walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan mengganjari mereka itu dengan ganjaran ajrahum bi ahsani, dari lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. So memang kalau kita tengok ayat ni, Allah pun tak justice sebab mengganjari perbuatan baik yang orang tu buat better daripada apa yang dia buat. So dua benda terdapat bila kita ni beramal soleh. Pertama, diberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Yang kedua, diganjari di akhirat kelak akan insya-Allah kan dengan ganjaran yang jauh baik daripada apa yang kita pernah buat kan. So ayat ni patutnya memberi motivasi kan kepada orang Islam ni sentiasa mencari peluang-peluang untuk beramal soleh sepanjang hari. Patut kita bangun hari ni kita fikir buat apa hari ni, amal soleh apa kita nak buat hari ni. Bukan nak ganggu orang, fikir nak pancitkan tayar motor jiran ke, tak ada. Patut kita bangun pagi fikir apa yang nak buat hari ni. Sebab kita nak mengejar hayatan thayyibah yang dijanjikan oleh Allah SWT kan. Bila Allah kata falanuhyiyannahu ni, dia adalah satu janji sebenarnya. Sebab falanuhyiyannahu ni maksudnya maka dia akan dapat lah. Confirm dia akan dapat. Sebab dia kata sejurus selepas orang tu beramal soleh, falanuhyiyannahu, kami akan nuhyiyannahu, berikan padanya kehidupan hayatan thayyibah. Kalau istilah setengah orang mungkin pernah merasai benda tu kan, itu dapat hayatan thayyibah ni. Sekarang kita macam mana masuk hayatan thayyibah? Dia bukanlah benda besar-besar pun dapat gaji besar ke tak tahu kan. Kadang-kadang personally pernah rasa kan, kalau hari tu kita buat baik lah,
kita jaga amal kita bangun awal, solat subuh, zikir, baca Quran, qiyamul lail ke, kita akan rasa hari tu dia hari yang lebih produktif, hari yang baik kan. Kita pergi kelas mudah faham, lecturer pun tak mudi, tak ada gaduh kawan-kawan, tak ada masa muka, tak ada yang kena ganggu kucing ke, makan salah makan sakit perut ke. Tapi kalau hari-hari kita tak perform kan, solat lambat, miss baca Quran, buat benda-benda, apa-apa benda-benda yang tak baik kita buat kan, kita akan rasa ada something wrong dalam hari tu kan. Pergi kelas je, susah nak faham, lecturer mudi ke, gaduh dengan housemate ke, bermasa muka dengan kawan-kawan ke, sebab kita tak dapat ada hayatan thayyibah tu. Setengah ulama kata ni, bila dia buat jahat, dia dapat rasa kuda dia tidak kooperatif dengan dia kan, sebab Allah mengkontrolkan semua benda aktiviti kita ni. Ataupun ada orang tu dia cerita, kalau dia buat baik je dia rasa, kalau driving tu, kalau jumpa traffic light je asyik hijau, maksudnya dia dapat apa good luck lah hari tu, sebab kesan dia punya amal soleh kan. Sebenarnya benda tu possible sebab apa yang berlaku di sekeliling kita ni di dalam kekuasaan Allah SWT kan. Bila Allah nak bagi hayat thayyibah kepada seorang tu, Allah boleh jadi baikkanlah dia punya perjalanan hidup dia pada hari-hari berkenaan. So kita sama-sama lah usahakan untuk memperbaiki kita punya amal soleh. Semoga Allah SWT mengurniakan kepada kita hayatan thayyibah, memperbaiki kita punya urusan, kita punya belajar, kita punya hubungan dengan cikgu, hubungan dengan kawan-kawan, hubungan dengan family, dan sebagainya kan. Hayatan thayyibah, memberi kita rezeki, memberi kita kesihatan, melindungi kita daripada segala keburukan-keburukan yang ada di dunia ini, insya-Allah. Alam kita cukup untuk berkongsi daripada surah An-Nahl pada pagi ini, insya-Allah. Okey, kalau siapa-siapa nak kongsi lagi, mungkin boleh tulis, kita post kat Facebook ke, Telegram ke, Instagram ke. Kalau ada nak kongsi, jangan simpan, boleh terus kongsi kepada kawan-kawan yang lain, insya-Allah. Dan masih banyak lagi teguran-teguran yang best daripada Quran ni yang memang untuk kita baca dan kongsikan pun kan, insya-Allah. Jazakallah bagi yang berkongsi pada hari ini. Insya-Allah pada hari ini kita kali ikut plan nak share surah Quraisy, sebab kita nak sambungkan diskusi juz amma. Tapi di grup JMI ada dispute, mereka mengatakan kita belum lagi discuss surah Al-Kautsar. So to be fair lah, kita akan discuss dalam hari ini kan. Itu pada minggu few weeks back, Abah dah share satu artikel yang bertajuk Syaratul Haq di dekat grup, tapi tak share kat grup USIM, itulah agak ralat lah. Tapi kalau share kat JMI pun bukan semua baca pun kan, so, sama je lah. Najmi dah baca kot. So hari ni kita akan discuss lah topik tu kan, insyaAllah. Nak share juga, mungkin kita akan ambil sedikit masa pagi ni sebab next week mungkin tak ada sesi. Next week mungkin tak ada session kan. Sebabnya apa yang nanti cerita di akhir nantilah sebabnya kan. Boleh ke? Boleh. Kita mungkin akan take some time lah pagi ni, insyaAllah. Nanti Najmi mungkin boleh share lah artikel tu dekat grup USIM juga. Tapi pagi ni kita akan tengok lah benda ni. Nampak ke slide tu? Slide nampak kan? Nampak. Alhamdulillah. Okay, pagi ni kita akan tengok satu artikel. Artikel ni bukan artikel sebenarnya, tapi dia adalah tulisan khutbah yang disampaikan oleh seorang ulama daripada India. Nama dia almarhum Syekh Abul A'la Al-Maududi. Pernah dengar nama ni kan? Mungkin pernah dengar kot. Kalau siapa belajar dekat USIM mungkin pernah dengar lah kan. Kalau tengok buku-buku ekonomi, buku-buku Islam, selalunya akan banyaklah orang akan quote karya-karya Al-Maududi ni. PDS pun ada nama dia. Okey lah. So tak payah nak explain lah siapa dia kan. Sebab semua orang kenal Abul A'la Al-Maududi ni. Memang dia tersohor lah, ulama tersohor, to the fact that ketika British menjajah India, orang British pun respect dia ni, respect Al-Maududi sebab dia punya keilmuan, ketokohan dan dia punya ada good hubungan dengan British lah. Tapi dia ni kira orang yang membangkitkan Islam di zaman era moden ni di India. Di India ketika itu tidak ada India, Pakistan dan Bangladesh. Dia adalah Hindia. Tak ada lagi negara India macam ini.
Okey, boleh kita tengok sedikit. Teks ni bagus sebab dia ada benda yang penting nak sampaikan pada kita lah juga. Walaupun dia adalah teks ucapan dia kepada orang India pada tahun 50-an tu, tapi ada poin-poin sangat penting yang kita juga boleh ambil daripada teks ni. Teks ni panjang, ada 25 page. Nanti akan share dekat semua orang. Tapi hari ni kita tengok a few page kot. Mungkin 2 page saya tengok hari ni 2 page yang telah pun dislide-kan insya-Allah. So Syaratul Haq. Ini adalah peta India lah kalau siapa-siapa tak pernah pergi India kan. For your information lah. Alhamdulillah abang pernah sampai ke India. Kita orang pergi India pada 2016. Pergi dengan Dr. Hairul. Dr. Hairul ni siapa kenal, dia pernah mengisi kita kan. Pengisian apa itu? Tajuk apa? Tajuk apa tadi share tu? Siapa ingat? Hairul share tu tajuk apa? Lupa lah semua ni. Ada ingat ke? Sebab ingat kot. Dr. Hairul tu dia pernah share kita topik apa itu? Alamak juga. InsyaAllah. Macam mana kita nak pastikan semua orang ingat apa kita share? Dr. Hairul tu dia share kita topik wahai pemuda, ialah syabab. Yang 23 jam tu. Yang dia berbebel. Yang sebahagian daripada kita pergi ke hulangat rumah dia pun, waktu kita pergi rumah dia pun, tu rumah dia lah Dr. Hairul. Okey, itulah nak ceritanya. Dulu abang pernah pergi India dengan Dr. Hairul tu 2016. Sebabnya Dr. Hairul belajar kat India. Dia balik grad 2015. Tahun berikutnya kami pergi ke India balik untuk melawat kawan-kawan di sana lah, melawat dan ada program kat sana selama 10 hari. Waktu kita orang pergi tu, kita orang kita orang naik apa yang itu? Kita orang naik flight lah daripada KL turun ke sini, Hyderabad. Kemudian kita naik bas daripada Hyderabad pergi ke Bangalore. Kerana universiti Dr. Hairul tu dekat sini, dekat Bangalore. Dekat Belgaum sebenarnya. Tapi di sinilah. Universiti yang ramai sudah medik Malaysia kat situ lah. So dekat sana mereka pun ada juga yang buat join program halakah macam ni. Sampai sekarang pun ada lagi. So kami akan pergilah setahun sekali pergi menziarah mereka dan buat program yang intensif bersama-sama mereka. Tapi sebab COVID ni ramai dah balik ke Malaysia lah. Okay, itu sedikit selingan lah sampai ke India. Dan India ni dia besar dia ada Pakistan sepi ni dan dia ada kat sini Bangladesh, kecil Bangladesh. Asalnya sebelum yang era baru ni, sebelumnya tahun 90-an ni ataupun 19 ni, abad ke-20, ini semua satu ini panggil satu tempat je. Ini semua dipanggil India kan. Dia bergabung lah ni, Pakistan. Bila British datang menjajah, British mengasing-asingkan negara ni, orang Muslim duduk kat Pakistan. Lepas tu India ni dikontrol oleh orang Hindu lah. Ada lagi orang Islam tapi jadi minoriti. Dulu Islam dengan Hindu ni macam 50-50. So orang British ni pandai kan, dia tak nak bagi orang Islam tu duduk setempat dan bergabung. Dia letak kat sini sikit, letak kat Bangladesh sikit, letak kat sini sikit. Yang India Utara ni ramai India dan kaya-kaya tu. Kalau kita tengok Hindustan tu, kan yang kaya-kaya, Shah Rukh Khan semua mewah tu, mereka duduk dekat belah-belah utara ni. Yang putih-putih lah, macam cantik. Kalau India bawah ni, India yang Muslim, yang miskin, Tamil Nadu ni kan Tamil lah. Ini ada yang terpinggir lah. Kita orang pergi Hyderabad ni tempat-tempat yang Muslim majoriti, tapi memang insyaAllah sedih lah kehidupan mereka. So mereka dekat sana, negara Hindu kan, India ni, pemimpin mereka sangatlah anti-Muslim. Confraternity. Ada pula confraternity ni. Terganggu sikit baca komen. Kat mana lista dia? Pemimpin India ni sangatlah anti-Muslim. Kalau tahu BJP, betul BJP ni. Parti Bajak apalah yang dipimpin oleh Narendra Modi. Sangat anti-Muslim sampailah orang Islam sana nak survive, dia tidak ada sistem pendidikan yang encompass Islam. Contohnya kita belajar Islam ni dekat kelas banyak kan. Solat, sebab kita ada kelas fardu ain yang silibus tu ada pendidikan Islam. So silibus kita kementerian sedikit sebanyak membantu orang Islam belajar fardu ain. Okey, bayangkan kita kelas tak ada silibus tu. Tak ada fardu ain, tak ada silibus pendidikan Islam. Maknanya parents mata-mata yang ajar Islam dekat anak. Kalau parent tak sempat, tak ajarlah. So bila berlalu bergenerasi-generasi kan. So Islam di India tu
sangat rapuh lah sebenarnya. Waktu abang pergi umrah pada tahun 2017, jumpalah jemaah umrah dari India kan. Tengok dia ni sangat teruk lah dari segi pakaian kan. Muslim, solat tak, perempuan dia tudung macam tu je. Memang terbuka semualah. Tapi itulah Islam yang mereka fahami. Semangat pergi umrah tapi mereka tak faham Islam seperti kita faham lah. Hukum-hukum fiqhnya, kita belajar susun kan, ada hadis, Quran. Mereka ni kira akidah Islam tapi dari segi ilmunya jahil lah. Tapi semangatlah mereka ni. Dia silakan. Betul. Betul tak sama, tetapi dia tutup aurat lah yang penting. Yang sama tu hanyalah part-part hujung-hujung kan. Maksudnya labuh yang mana. Tapi kalau buka terus tu dia bukan khilaf yang aula. Faham ke? Dia bukan lagi benda yang tak disepakati. Semua orang sepakat tutup rambut, tapi mungkin orang berbeza kat hujung-hujung, dada kat dada. Tapi ni dia khilaf yang aula, dia berkhilaf dengan pandangan yang disepakati ramai tu. Contohnya dia pakai apa? Kat hidung lah. Setengah dia orang ada tatu. Padahal benda tu bukan lagi khilaf lah. Tapi mereka Muslim. Okay. In fact, kalau kita pergi India betul, kadang-kadang orang yang pergi masjid, tapi mereka jugalah menyembah lembu. Sebab pengaruh Hindu sangat kuat. Sebab tu tengok kan, pelakon-pelakon India ni, pelakon India macam Salman Khan Muslim kan. Tapi sekejap dia duduk gereja, sekejap dia berlakon jadi Muslim. Benda tu salah sebenarnya. Tapi itulah India. Kenapa kita pasal India ni sebenarnya? Tak ada kaitan ke? Ada kaitan sebab kita nak baca teks yang ditulis oleh Al-Maududi ni. Sebab dia orang India dan apa yang ditulis tu ada sedikit kaitan dengan India lah. Ini just sedikit background India. Topik kita bukan India tapi Syahratul Haq. Itu tajuk, maksud Syahratul Haq ni maksud dia lah penyaksian Syahratul ni, penyaksian Al-Haq ni kebenaran. Kalau perasan dalam surah kita baca tadi ada benda ni, elemen Syahratul Haq ni. Kalau ingatlah, kalau perasan dalam surah tadi. Baik, okey. Kalau nak tahu lagi detail pasal India ni, kita kena pergi ke India lah, melihat dengan mata kepala sendiri keadaan India. Okey, so sedikit intro tentang India. Tengok khutbah Syekh Al-Maududi ni ataupun Syahratul Haq ni adalah khutbah dia lah. Pakcik ni gambar Al-Maududi. Bagi siapa yang belum pernah jumpa dia, kita semua tak pernah jumpa dia sebab dia dah meninggal. Dia dah meninggal sebelum kita lahir pun. Tapi bagi siapa yang tak pernah tengok gambar dia comel lah, macam Santa Claus. Al-Maududi ni famousnya bila dia meninggal, dia punya jenazah tu telah pun disolatkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi yang terbang dari Mesir pergi ke Pakistan kot, di Lahore lah dia dikuburkan. Okey. Jadi ucapan ini disampaikan oleh beliau, pemimpin Jamaah Islam dalam satu majlis yang diadakan di Bandar Sialkout, salah satu bandar di barat wilayah Punjab. Melalui ucapan ini, Al-Maududi menjelaskan erti dakwah Islamiah. Di samping menjelaskan kepada sidang hadirin pendekatan secara teori dan praktikal yang digunakan oleh jemaah Islam. Ketika itu dia ni adalah pemimpin satu kumpulan Islam di India lah. Dia panggil Jamaah Islami di India tu. Satu kumpulan jemaah Islam yang namanya Jamaah Islami yang dia sendiri tubuhkan. Masih lagi ada sampai hari ni kan. So ni ceritalah ucapan dia ketika dia memimpin kumpulan tu. Tetapi ucapan ni untuk publik. Kita tengok. Kita bukan nak tengok dia punya grup tu, tapi nak tengok apakah konten ucapan tu yang sebenarnya bagus. Sangatlah eye-opening sebenarnya topik Syahratul Haq ni. Sebab dia akan memberi kita kefahaman untuk memahami sebilangan besar ayat Quran. Kita jumpa dalam Quran kan, Allah sebut tentang syuhada, syahidan kan, tentang saksi. Tadi kita tengok dalam surah An-Nahl tu tadi, kalau perasan lah, ada juga elemen tu. Kalau kita tengok tadi kan, kita baca ayat ke-89 tadi, kalau boleh baca balik kan, ayat ke-89 kita baca tadi. Yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Dan ingatlah hari kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi terhadap mereka. Kita baca, kita tak faham apa maksud dia ni. Tapi kalau kita baca artikel ni, kita akan faham apakah yang Quran maksudkan sebagai syahidan min anfusihim tu. Siapakah saksi itu, apakah fungsi saksi itu, kita akan faham melalui ucapan Al-Maududi ini insya-Allah. Okey, boleh kita teruskan? Kedah ngantuk ke? Dah order makanan daripada baring lah. Sikit lagi insya-Allah tak lama kot. Maybe
10 minit lagi kita habis. Kalau tak sempat kita sambung next time kan. Okay, ni Al-Marudi. Siapa nak kenal lagi Syekh Al-Marudi ni mungkin boleh baca lagi buku-buku dia ataupun mengkaji, membuat syariah tentang biografi Al-Marudi supaya kita dapat gambaran siapa dia ni kan. Kalau belajar ekonomi, specifically banyak dalam buku ekonomi Islam ni banyak mengambil idea Al-Marudi lah. Dia ni well known lah. Maksudnya semua bidang dia faqih kan. Dia ada tafsir Al-Marudi pun ada. Kalau siapa nak baca tafsir dia boleh tengok English tafsir.com. English-tafsir.com. Nama dia lah Tafhim Quran. Tafsir dia ni sangat popular dalam aspek penceritaan sirah di sebalik surah. Setiap mufassir ni ada ni kan, keistimewaan masing-masing. Antara keistimewaan tafsir Al-Marudi ni, dia mengulas aspek sirah tu dalam tafsir dia. So siapa-siapa rajin boleh baca tapi di English. English-tafsir.com ni. So banyaklah sumbangan dia ni. Nak katanya apa yang dia buat ni adalah di acknowledge oleh semua orang. Kita sedang baca satu tulisan tokoh yang besar lah. Kita bukan sesaja je ambil artikel siapa kan. Apa lagi sumbangan dia ni? Dia banyaklah membantu India untuk merdeka daripada British. Dia adalah antara figura yang menolak pemecahan India-Pakistan ketika tahun 40-an dulu. Maksudnya British nak pecahkan lah. Pakistan satu negara, India satu negara, Bangladesh satu negara kan. Dia adalah orang yang anti benda tu. Sebab bagi dia orang Islam kena bersatu satu tempat je. Kalau dipecah-pecahkan tu dia akan lagi menimbulkan konflik antara negara, konflik antara agama kan. Sebab orang Islam ni kita kena ada mindset apa? Bersatu lebih baik pada berpecah kan. Tapi walaupun dia menentang tak berjaya lah. Akhirnya British berjaya jugalah memecah belahkan India dan Pakistan sampai hari ini kan. Walaupun asalnya mereka ni serumpun. Macam kita kan, Malaysia, Indonesia, Sarantai sebagainya. Okey. Sedikitlah tentang Al-Marudi. Kita tengok dia punya teks khutbah dia. Ni teks yang ketiga lah. Siapa-siapa nak baca boleh tengok lah kan. Boleh tengok daripada awal, tengok teks yang asal lah. Ni abang just skip, ambil terus teks yang kita nak tengok. Kita terus bercakap saudara sudah menjadi sebahagian daripada amalan kami untuk membahagikan setiap majlis dan perhimpunan kami kepada dua bentuk. Pertama, kami sebagai anggota Jemaah Islamiah bermuzakarah dengan membentangkan segala kerja dan usaha yang telah kami lakukan. Kami bincang dengan strategi langkah yang kami perlu ambil untuk mengembangkan dakwah. Kedua, kami jemput penduduk setempat di mana kami adakan perhimpunan. Melalui perhimpunan ini kami akan jelaskan kepada penduduk setempat tentang dakwah Islamiah. Kami juga akan jelaskan kepada mereka pendekatan yang kami pilih dan kami guna dalam usaha dakwah kami untuk menyebar dan mengembangkan keistimewaan dan kelebihan dakwah yang abadi ini. Majlis yang tuan-tuan hadiri melalui jemputan anggota jemaah ini merupakan bentuk kedua yang saya sebutkan tadi. Jadi sekarang kami menjelaskan kepada hadirin sekalian tentang dakwah kami lakukan kepada seluruh manusia. Semoga semuanya beroleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Okey, simple, faham kan? Dia cerita apa yang diorang buat sebagai kumpulan Islam, selalu dia akan dua sesi. Satu sesi yang terbuka, satu sesi yang tertutup. Sesi yang tertutup tu sesi sama mereka je lah, sesama ahli kumpulan Islam tu. Lepas dia bincang strategi semua, dia akan share apa dia bincangkan tu pada open kat public. So ucapan ini diberikan dalam sesi yang kedua tu. Sesi bersama semua orang Islam kan, public. Faham kan? Okey, itu dah simple lah. Okey, itulah strategi dakwah dia lah. Ini sebenarnya apa yang dia buat ni mengajarkan kita satu fake kan. Fake dakwah kan kat sini. Satu fake. Apa fake dapat kat sini iaitu bila kita nak mengajak orang pada Islam kan, dia kena ada kerja-kerja yang kolektif. Kemudian orang yang bekerja tu dia fikir, bincang, tapi mungkin waktu bincang tak libat semua orang. Cuma bila sampai pada part untuk menyebarkan, kita open kat semua orang kan. Macam kita ni lah kan, kita mungkin discuss kita kat sini je. Kita discuss perancangan, bila nak buat, susunan, strategi. Tapi konten kita bincang tu, kita akan share kat semua orang kan. Tidak boleh kita bincang hari ni kan, bincang tarabur. Maksud kita tak share. Sedangkan tanggungjawab kita adalah men-sharekan konten hasil tu kepada orang ramai juga. Itu yang dibuat oleh mereka lah. Part perbincangan yang tertutup tak ada. Kemudian ada juga sesi kedua, sesi yang terbuka. Okey ke? Boleh sikit lagi? Itulah majlis yang tuan-tuan hadiri ini. Okay, habis. Kemudian dia kata kat sini, ini menarik lah. Dakwah kami ini ditujukan kepada semua, baik mereka yang telah beriman dengan Allah dan Rasulnya
juga buat mereka yang masih belum berpeluang untuk beriman. Kami tujukan dakwah ini kepada mereka semua semata-mata kerana Allah Rasulnya. Kami tujukan risalah khusus untuk apa juga keadaan dan situasi mereka. Malangnya, dalam majlis yang bahagia ini dia kata kan, dia kata dakwah kami ini untuk semua orang, sama ada dia telah beriman ataupun yang masih belum berpeluang untuk beriman. Tetapi dia kata malangnya, dalam majlis yang berbahagia ini, itu dalam majlis khutbah itu hari itu, tidak kelihatan golongan yang kedua yang saya katakan tadi. Siapakah golongan kedua ni maksudnya? Dia kata, siapa golongan kedua tu yang dimasukkan? Bukan. Cuba baca balik. So, faham ke faham tak ni? Dia kata, dakwah ni untuk semua. Yang beriman, tak beriman. Tetapi malangnya, dalam sesi hari ini, tidak ada golongan kedua yang saya nyatakan tadi. Siapa yang beriman tak datang. Yang belum beriman ke yang beriman? Yang beriman. Okey, dia sebenarnya masukkan yang belum beriman. Sebab dia kata golongan pertama yang beriman. Mereka yang telah beriman, juga mereka yang masih belum berpeluang untuk beriman. Dia tak kata tak beriman, dia kata yang belum berpeluang untuk beriman. Bagus Syah ni kan. So dia kata majlis dia tu, yang datang semua orang Islam. Dia sebenarnya nak untuk semua. Kan? Maksudnya dalam majlis yang bahagia ini tak kelihatan golongan kedua yang saya katakan tadi. Itu golongan yang belum beriman. Semua ini sebabkan kenapa? Kenapa bila kita buat program Islam, cerita tentang Islam, yang datang orang Islam je. Itu menariknya Syekh Maududi ni. Dia tanya kenapa jadi macam ni? Kenapa orang yang non-Muslim tak tertarik nak dengar tentang Islam? Tak datang ke program-program orang Islam? Walaupun benda tu mungkin tak datanglah ke majlis kan? Dia kata kenapa benda berlaku? Semua ini disebabkan oleh kepincangan dasar yang telah pun diamalkan oleh raja dan pemerintah kita di tempoh 8 kurun silam dalam menjalinkan hubungan dengan penduduk negeri ini. Mereka tidak melaksanakan dengan baik undang-undang Islam dalam konteks hubungan antara kaum. Mereka juga tidak memberikan layanan seperti mana sepatutnya diberikan oleh seorang pendakwah dan penakluk kepada seorang ahli zimmi. Tidak seperti mana yang layanan yang pernah diberikan oleh dinasti Arab dahulu kepada orang-orang bukan Islam di Iraq, Syam dan sebagainya yang tunduk di bawah kuasa mereka. Malah, kita sendiri sebenarnya tidak boleh nafikan bahawa kita tu terlibat kerana kita sendiri melayan mereka seolah mereka adalah bangsa asing yang berbeza sama sekali dari segi darah, bahasa dan budaya. Tidak heran jika Islam pada pandangan mereka adalah agama khusus untuk satu bangsa atau satu keturunan, bukan satu agama untuk seluruh manusia. Kesannya apa? Sebilangan besar hamba-hamba Allah terpinggir daripada dakwah yang benar ini. Mereka juga tidak bersedia untuk mendengar sesiapa sahaja ingin menyampaikan kepada mereka tentang Islam abadi yang telah pun diturunkan ini. Okey, menarik kan dia kata sebab yang tak datang ni, non-Muslim tak datang di majlis tu. Padahal tu open pada public. Dan dia kata benda ni berlaku dua faktor. Satu faktor pemerintah lampau. Faktor kedua kita sendiri. Mungkin sebab kita kan, kita sendiri yang bila kita cerita tentang Islam ni, kita tak pernah pun bawa perbincangan Islam ni di luar konteks orang Islam. Jarang-jarang sekali kan. Kita ada tak kita ada effort cerita Islam dekat orang Muslim? Tak ada kot. Orang Islam hari ni di Malaysia kan, ni konteks India, sama je Malaysia pun. Mana ada orang Islam yang, adalah beberapa orang yang kumpulan-kumpulan yang mengajak kepada non-Muslim kan, yang cuba nak menyantuni orang non-Muslim, tapi itu baru je muncul Muslim Revert MRC yang Ustaz Firdaus Wong. Tapi sebenarnya menceritakan Islam adalah tanggungjawab setiap Muslim. Bukan saja kena cerita dekat orang Islam, kena cerita dekat orang non-Islam sendiri. Tapi kita hari ni, kita tak cerita tu. Kita tak cerita dekat non-Muslim, kita tak cerita pun tentang Islam sesama orang Islam. So dia kata ini sikap, kenapa berlaku benda ni, kenapa berlakunya segregate kan antara Islam dengan Islam. Kerana pertama, konteks pemerintah ketika itu di India. Yang kedua, orang India sendiri, orang Muslim di India sendiri yang tak merasakan untuk ceritakan menceritakan Islam itu kepada orang-orang yang belum lagi beriman. Sebab kita ni tengok orang Cina, Cina kot. Kita tak melihat Cina sebagai orang-orang yang kita boleh dakwahi kan. Kita tengok dia sebagai seorang yang asing. Dia non-Muslim, tu je. Kalau Nabi melihat orang-orang yang belum beriman di Arab tu sebagai orang yang belum beriman je, tak ada tendensi nak mengislamkan dia, Islam tidak akan berkembang sampai hari ini. Kalau sahabat merasakan Islam itu untuk orang Madinah je, mereka tidak akan pergi ke Syam, tidak akan pergi ke Iraq, tidak akan pergi ke Afrika Utara kan, tidak akan pergi seperti Spain. Tapi mereka melihat setiap orang itu patut diberi peluang untuk disampaikan Islam mereka. Tapi semangat nak cerita Islam tu telah tidak ada dalam diri orang Islam.
Itulah berlaku di India. Dan berlaku juga di tempat mana-mana pun hari ni kan. So Syekh ni nak bagi orang Islam India ni sedar benda ni. Kenapa jadi macam ni? Sebab kita sebagai orang Islam sendiri tidak memainkan peranan. Tapi itu perkara kedua kan. Perkara pertama dia kata sebab kepincangan dasar pemerintah. Kita akan tengok nanti kenapa India ni ada konflik yang lama, konflik yang ganas di antara Hindu dan Muslim. Disebabkan faktor kepincangan dasar pemerintah 8 kurun yang lampau. Kita akan tengok sikit lagi insya-Allah. Tengok so secara kesimpulan kita boleh putuskan setakat hari ini. So Al-Maududi ni ada dua program lah. Satu program yang tertutup sama mereka je. Satu program terbuka. Program terbuka ni untuk Muslim dan non-Muslim. Tetapi yang hadir program terbuka ni hanyalah Muslim. Orang Muslim tak datang langsung. Kita tak ada program dekat orang non-Muslim kan. Kita ustaz-ustaz buat program masjid untuk orang Islam baru. Sebab tu Islam kita ni tak berkembang. Dia hanya berkembang melalui zuriat je. Kan? Sebab orang Islam tu dia simpan agama tu untuk family je. Ada tak masjid tu dah habis tu insya-Allah dapat pakcik kita keluar pergi pasar malam hari ni kan. Pergi ke perumahan-perumahan orang Cina, kita ajak mereka dengar taklimat tentang Islam. Ada ke masjid buat macam tu? In fact kita sendiri pun ada ke buat macam tu kan? Sekarang kita ni baru nak belajar mencintai Islam sama orang Islam pun ni. So orang Islam dah hilang dah semangat nak sampai Islam pada orang bukan Islam. Tapi tak apa, kita nak tengok tu dulu kan. Tanggungjawab tu lah. Tanggungjawab menyampaikan Islam. Tapi menarik juga Al-Maududi ni, dia menyampaikan dakwah tu kepada orang Islam sendiri pun perlu didakwahi, orang bukan Islam pun perlu didakwahi. Cuma konteks punya teks hari ni dia sedang berbicara dengan orang-orang Islam kerana Muslim tidak hadir. Okey, boleh teruskan ke kita stop dulu? Sikit lagi sikit. Okey, sebab kalau stop kat mungkin tak sampai. Kita stop lah kot. Malas pula. Bukan malas. Nampak macam semua dah ngantuk lah. Gagal kepala dah. Inilah sedikit diagram lah. Cerita India, macam mana India datang ke Islam datang ke India. Penting juga kita nak tengok sikit sebab kata Al-Maududi, faktor kenapa orang Hindu tak nak mendekati Islam tu kerana faktor pemerintah sebelum ni kan. So kita nak tengok sikit lah apa yang telah dibuat oleh pemerintah Islam sebelum ni yang menyebabkan orang Hindu menjauhi Islam. So kita nak tengok sebab kemungkinan benda yang sama sedang dibuat oleh kita di Malaysia kan ataupun di mana tempat lah yang menyebabkan orang yang bukan Islam lagi jauh daripada nak mendekati Islam. Tapi tak sempat cerita hari ni lah. Konflik ni semuanya sebagainya. Menarik. Abang nak tanya, macam mana yang Dr. Zakir Naik tu, yang punya kes tu? Okey. Baguslah Dr. Zakir Naik tu kira orang baru muncul macam tu kan. Ya, tapi pula ada pendapat dia orang cakap ada dia punya speech dia ada yang salah. Itu yang saya confused tu. Tak pernah dengar lah speech dia salah kan. Sebab dia ada orang setengah cakap dia ni ada macam ada fahaman Wahabi sikit. Tu saya tak tahu tu. Okey, jazakallahu khair. Pertama sekali apa yang Dr. Zakir Naik buat tu adalah menepati apa yang Al-Maududi ni pesan nak. Sebab Al-Maududi nak suruh orang Islam menyampaikan Islam pada orang Muslim dan itu pun dibuat oleh Dr. Zakir Naik. Nah juga dia punya murabi dia kan, Syekh Ahmad Didat. Itu adalah kerja-kerja yang baru dimulakan. Lately baru ada kan usaha-usaha tu. Mungkin start 80s. Tapi kita punya teks ni lebih awal daripada tu. Dan usaha tu hanya dibuat oleh beberapa orang saja. Yang kedua, tentang apa pegangan Dr. Zakir Naik itu, dia ada benda-benda yang khilaf yang ada orang tak setuju dan tidak ada orang pun boleh setuju dengan semua perkara pada itu. Kita pun ada benda kita tak setuju dengan kita punya lecturer. Benda biasa kan. Benda-benda yang tak setuju itu adalah benda-benda yang bersifat khilafiyah. So kita, abangnya suggestion adalah stand ialah kita mengetepikan benda-benda yang setuju tu sebab dia adalah benda-benda yang boleh untuk dia tak persetujui. Tapi kita bersetujulah pada usaha dia mengajak orang pada Islam. Sebab kita pun tak buat betul. Siapalah kita nak menidakkan, menafikan, menjaya atas pegangan-pegangan dia yang memang boleh pun nak dia khilaf. Faham ke? Dalam Islam tu ada benda yang kita boleh khilaf, dia adalah benda-benda yang kita panggil mutaghayirat kan, benda-benda yang furuk. Tapi benda-benda usul bersatu kan, atas kalimah syahadah, satu mengajak orang pada Islam, satu pada Al-Quran. Dia pun guna Quran, dia berhujah pakai Quran. Bahkan dia lagi fakih daripada kita semua ni.
ustaz-ustaz ke siapa-siapa penceramah tak setuju dengan dia tu, itu masalah ustaz tu. Kan? Itulah masalah orang Islam, mencari kelemahan orang Islam yang lain. Cik, marah ni. Cuba tengok kelemahan diri sendiri dulu kan. Suka mencari titik-titik perpecahan tu. Kita awas itulah pandangan sikit sebanyak. Okey, cuma nak cerita hari ni adalah apa yang diceritakan oleh Al-Maududi, realiti di India yang berlarutan sehingga hari ini. Konflik Hindu-Muslim itu bukan sebab semata-mata konflik. Dia ada faktor-faktor yang berlaku konflik itu. Dia nak menceritakan balik topik Syatul Haq ni kepada orang Islam India supaya sedar tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Dan ini bukan untuk orang India aja. Kalau dia ada hal lagi hari ni dekat Malaysia, mungkin dia akan cerita juga khutbah ni dekat kita semua kan. Tapi dia telah meninggal, so kita baca khutbah ni untuk kita dapat sama-sama kan. Wallahu alam, kita tangguh kat sini dulu. Sebab nak ambil masa yang lama kan, nanti kesian semua orang nak makan pagi, nak tolong mak sedar kain, tanam bunga sebagainya. So kita tangguh kat sini insya-Allah. Mungkin kita akan berjumpa lagi insya-Allah dalam masa lagi 2 minggu kan. Minggu depan minta maaf tak dapat nak buat sesi kerana insya-Allah lah kan, minta doa semua orang. Dijangkalah abang akan bernikah lah pada hari Selasa nanti insya-Allah. Selasa. Masya-Allah. Waktu nanti insya-Allah. Itu je lah kan, 13 hari bulan nanti insya-Allah. Jadi kalau Kowi akan buat sesi lah kan, tapi macam tak mampu dia nak buat sesi hari Ahad tu. So, mungkin tengah sibuk dengan family sebagainya. Jadi macam itulah, kita jumpa lagi the week after insya-Allah. Boleh baca dulu teks ni, jangan terdivert daripada